Baik, seterusnya. Kenapa kena ada syarat wajib solat ni? Kan? Kenapa kena ada syarat wajib solat? Iaitu kepentingan syarat wajib solat ni kenapa? Okey. Yang pertama, kita tengok ni. Kan? Solat membawa kejayaan. Kan? Orang azan kan? Hayya 'alas solat. Kan? Hayya 'alas solat. Marilah semayang. Marilah semayang. Lepas tu, lepas hayya 'alas solat, hayya 'ala apa? Bagus. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah tu maksud apa? Apa maksud dia? Marilah menuju kejayaan. Orang yang nak berjaya dalam hidup dia, dia mestilah senantiasa mengerjakan ibadat solat. Solat itu doa. Kan? Orang yang nak berjaya di dunia dan di akhirat, dia mestilah mengerjakan solat. Baik, apa kepentingan syarat wajib solat? Islam. Iaitu tidak wajib kepada orang kafir. Kan? Jangan kita marah ke orang kafir pula. Orang yang bukan Islam. Dah masuk waktu zuhur ni, mu dah pergi semayang ke? Kita marah ke kawan kita acong. Kan? Siapa ada kawan bukan Islam kat tangan? Jawab. Siapa ada? Ada tak? Tak ada? Tak ada? Siapa ada kawan dia orang Cina? Tak ada juga. Orang India? Tak ada juga. Kena kawan lah. Kawan dekat internet ke, kawan dekat Facebook ke. Kan? Siapa ibu bapa dia ada kawan bukan Islam kat tangan? Jawab. Siapa? Ada? Ada lah. Kita je tak tahu. Jangan kita pergi marah ke dia pula. Uncle, ni dah zuhur dah ni Uncle. Kenapa tak semayang zuhur lagi? Kan? Jadi, solat ini hanya wajib untuk orang Islam sahaja. Yang bukan Islam, wajib tak dia solat? Tak wajib. Jangan paksa dia solat pula. Baik, yang kedua ialah baligh. Kita ulang yang tadi tu. Apa dia baligh? Baligh ialah orang yang dah cukup umur. Tidak wajib kepada orang yang tak cukup umur. Termasuklah kanak-kanak. Kan? Kanak-kanak yang belum baligh. Tanda baligh dia kalau orang lelaki keluar mani. Kalau orang perempuan dia keluar haid. Itu tanda dia baligh. Bila dia baligh, lepas ni, kita makin besar ni, kita akan sampai umur pada baligh ni nanti ni. Bila kita baligh sahaja, cukup umur sahaja, maka kita adalah wajib solat. Siapa yang tak solat, dia hukumnya berdosa besar. Orang yang tak solat 5 waktu ni, dosa dia sangatlah besar. Dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, Allah gambarkan orang yang tak solat ni, balasan dia di akhirat nanti, dia akan ambil seketul batu yang besar dan dia hempak kepala dia sendiri. Dia angkat batu tu tinggi-tinggi, dia hempak kepala dia sehinggalah kepala dia hancur berderai. Hancur kepala dia. Lepas tu dengan kuasa Allah, jadi semula kepala dia. Bila jadi semula, dia ambil pula batu tu. Kepuk pula sekali lagi. Pecah pula kepala dia. Kan? Lepas tu jadi lagi kepala. Ambil lagi kepala. Kedebung. Hempak lagi kepala. Begitulah hukuman bagi mereka yang meninggalkan solat 5 waktu. Dia dah baligh dah. Tapi dia tak solat juga. Hukumnya adalah berdosa besar. Kan? Solat ni, orang mana yang tak wajib solat tadi? Yang pertama orang kafir. Yang kedua orang yang belum cukup umur. Iaitu kanak-kanak. Okey. Seterusnya. Siapa lagi? Tadi berakal.
Bila dia berakal, dia waras, dia wajib solat. Tengok sini, yang merah bawah sekali ni. Tidak wajib solat ke atas orang gila. Jangan kita marah pula orang gila tepi jalan tu. Orang gila tu dia pergi masjid dah. Tapi bila orang bang, orang komak, dia tak pergi semayang pun. Kita pun pergi kat dia, mu gila. Apa mu tak pergi semayang Dia pula kata kita, mu tu gila. Aku orang gila, tak wajib aku semayang. Mu wajib. Kata. Kan? Jelas? Itu. Orang gila, syarat wajib solat ada 3. Islam, tidak wajib kepada orang kafir. Yang kedua, baligh, tidak wajib kepada orang yang tidak cukup umur, kanak-kanak. Baik, yang ketiga, berakal, tidak wajib ke atas orang gila. Faham tak? Okey, bagus. Baik, seterusnya. Apa pula kepentingan syarat sah solat? Syarat sah solat. Tengok ni, bagusnya. Solat yang sempurna akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai ibadah. Kalau solat tak sah, Allah terima tak? Tak terima. Semayang saja, lengah saja je. Kan? Sebab apa Allah tak terima? Sebab mu solat tak sempurna, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Kita solat dah. Kan? Tapi bila di akhirat nanti, tengok pahala solat kita tak ada. Kan? Allah tak terima pun solat kita. Sebab apa? Sebab solat kita tidak sah. Kan? Baik, apa kepentingan syarat sah solat? Yang pertama, mengetahui waktu solat. Kan? Tadi Ustaz dah beritahu dah. Bila masuk waktu solat, baru sah solat. Bila masuk waktu zuhur, baru sah solat zuhur. Kan? Bila masuk waktu asar, barulah sah solat asar tu. Kan? Jangan waktu asar, kita pergi semayang zuhur. Kan? Waktu asar, kita pergi semayang subuh. Sah ke tak solat subuh tu? Tak sah lah solat subuh tu. Sebab itu ialah waktu asar. Kenapa pergi solat subuh? Kan? Jadi kena tahu masuk waktu solat tertentu. Solat yang 5 waktu tu. Solat subuh, zuhur, asar, maghrib dan isyak. Okey? Seterusnya. Kepentingan dia bila kita tahu masuk waktu tu, kita mesti peka dan berdisiplin. Kan? Berdisiplin lah. Kena peka lah. Oh, dah zuhur dah ni. Pukul 1:30 dah lebih kurang. Zuhur dah pun. Kan? Terus pergi semayang zuhur. Kan? Ni waktu ni pukul 4:30 ni asar dah ni. Pergi semayang asar. Kan? Supaya kita sentiasa peka dan berdisiplin. Solat ini, dia melatih diri kita disiplin. Disiplin ni maksudnya kita mempunyai prinsip dan peraturan yang wajib kita ikut. Kan? Itu disiplin. Baik. Apa kepentingan menutup aurat? Baik lelaki maupun perempuan. Baik. Menutup aurat ini menjaga maruah dan patuh pada perintah Allah. Kan? Menjaga maruah. Malulah kalau tak tutup aurat kan. Pakai seluar pendek je. Mak suruh pergi beli gula kedai. Pakai seluar pendek je pergi kedai. Baju tak pakai. Kan? Malu kat orang tak? Malulah. Ataupun orang puang dia pakai gitu pergi kedai. Apa jadi? Orang kata betul tak budak ni kan? Jadi, menutup aurat iaitu menjaga maruah dan patuh pada perintah Allah. Kan? Bukan kita malu kat orang. Kan? Malu kat orang akan luar pendek. Tak. Sebenarnya, kita patuh pada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Okey? Seterusnya, apa kepentingan menghadap kiblat? Kenapa kita kena solat menghadap kiblat? Iaitu sebagai lambang penyatuan umat Islam.
Kita di Malaysia je ke kena ngadap kiblat? Ha? Orang lain ngadap kiblat tak? Orang di China solat, dia ngadap kiblat tak? Ha. Ni ustaz tanya ni. You duk cakap benda. Ha. Ustaz nak tanya ni. Orang di negara China, bila dia solat, dia menghadap kiblat ke tak? Bapa tak? Ngadaplah belaka. Sebab syarat sah solat ialah menghadap kiblat. Orang di Amerika, orang Islam di Amerika, dia nak solat. Dia ngadap kiblat tak? Ngadap kiblat. Apa tanda kiblat tadi? Iaitu bangunan Kaabah. Kan? Tak kira kita berada di mana sekalipun, bila nak solat, kita wajib menghadap kiblat. Okey? Cara nak tahu kiblat tu, nanti bila naik darjah 4, darjah 5, kita akan belajar. Macam mana cara nak tahu kita nak menghadap kiblat. Tapi sekarang ni mudah dah. Ada kompas. Kompas. Di jam pun ada. Di telefon pun ada. Boleh tengok kat mana kiblat kita. Okey. Okey, seterusnya. Suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Kenapa Allah wajibkan seorang yang nak solat itu suci daripada hadas kecil dan hadas besar? Iaitu memastikan diri dalam keadaan suci dan bersih zahir dan batin. Kan, suci dan bersih zahir dan batin. Sentiasa dalam keadaan bersih. Kebersihan itu sebahagian daripada iman. Baik, seterusnya. Suci daripada najis pada tubuh badan dan pakaian. Apa kepentingan dia? Iaitu memastikan kebersihan sentiasa menjadi keutamaan. Islam suka pada perkara yang bersih. Allah suka kepada orang yang suka membersihkan diri. Salah satu cara bersih diri ialah dengan berwuduk sepanjang masa. Bila air semayang dia batal, dia pergi ambil semula air semayang dia. Bila batal pula, dia pergi ambil pula air solat dia, air semayang dia. Allah suka orang yang begitu. Baik. Yang seterusnya, nak habis dah ni. Tengok pokcik ni bagus dia. Kebersihan sebahagian daripada iman. Pokcik ni sedang buat apa ni? Pakcik ni sedang berwuduk. Kan? Baik. Seterusnya. Kesan solat dalam kehidupan. Kenapa Allah wajibkan kita solat? Yang pertama, orang yang solat ini, dia pasti akan menepati masa dia. Orang yang solat ni, dia tidak akan membazir masa dia. Bila orang azan saja, dia cepat-cepat pergi ambil wuduk dan solat. Dia tak tunggu. Orang azan Zuhur pukul 1:30. Azan Zuhur pukul 1:30. Dekat pukul 4 dah baru nak semayang. Itu bukan orang yang menepati masa. Okay? Baik, seterusnya. Mencegah daripada melakukan kemungkaran dan kejahatan. Solat ini boleh menghalang kita daripada melakukan perkara-perkara yang tidak baik. Baik, seterusnya sentiasa menjaga kebersihan diri. Sentiasa menjaga kebersihan diri. Itu di antara kesan solat dalam kehidupan harian kita. Sebab itulah Allah mewajibkan kepada kita sentiasa mengerjakan ibadah solat. Okey. Ustaz tulis benda Ustaz tulis benda ni? Nak nyanyi tak? Nak? Pandai tak nyanyi? Mari kita nyanyi sama-sama. Ni nak habis dah ni.
Okey. Nak mudah faham, kita dengar lagu ni. Dengar tak? Kuat tak? Syarat sah solat ada 5. Syarat sah solat ada 5. Boleh ikut boleh ikut. Wajib menutup aurat, masuknya waktu solat, segeralah kita menghadap kiblat. Syarat sah solat ada 5. Syarat sah solat ada 5. Suci tempat dan tubuh, badan juga pakaian, serta hadas kecil dan hadas besar. Ulang lagi sekali. Kepala tu boleh hangguk-hangguk sikit. Jadi syarat-syarat solat ada 5. Syarat-syarat solat ada 5. Wajib menutup aurat, masuknya waktu solat, segeralah kita menghadap kiblat. Kita nyanyi sama-sama. Syarat sah solat ada 5. Syarat-syarat solat ada 5. Suci tempat dan tubuh, badan juga pakaian, serta hadas kecil dan hadas besar. Okey. Terima kasih. Sebelum kita berakhir, bunyi lagi. Stop. Okey. Sebelum kita berakhir kelas hari ini adalah latihan yang perlu anak-anak selesaikan untuk hari ini. Okey, Ustaz bagi masa sebab kita lepas ni untuk minggu ni tak ada lagi dah pendidikan Islam. Kita jumpa semula pada hari Ahad. Jadi tak perlu terburu-burulah untuk buat. Okey, bincang dan selesaikan permasalahan berikut. Ni ada dalam buku teks. Muka surat berapa tadi? Tengoklah ada dalam buku teks. Nyatakan syarat-syarat wajib dan syarat sah solat, bincang, kemudian tulis dalam buku latihan. Okey, nanti Ustaz update dalam grup dekat mana ada latihan ni dalam buku teks. Okey, bincang, kemudian tulis dalam buku latihan. Bincang apa? Semasa solat, Yusuf terpaling mukanya ke kiri dan kerana terpandang adiknya yang jatuh dari buaian. Sah ke tak solat dia? Okey, yang kedua, Najwa yang bersekolah pada sebelah petang ingin cepat ke sekolah. Dia solat Zuhur pada pukul 11.30 pagi. Sah tak solat dia? Nanti jawab dalam buku tulis. Yang seterusnya, bincang kemudian nyatakan permasalahan berikut. Baik, Din solat dengan membelakangkan arah kiblat. Sah ke tak? Kiblat dia paling belakang. Sah tak solat dia? Baik, seterusnya Nasir solat berjamaah dengan memakai pakaian sukan. Dia pakai baju, dia pakai t-shirt dan juga seluar track. Sah tak solat dia? Nanti tulis jawapan ni dalam buku, tulis ikut nombor lah. Nombor 1 ni nombor 2. Ustaz baca terbalik ni. Okey. Faham? Jelas? Alhamdulillah. Kalau begitu, berakhirlah pembelajaran kita pada hari ini. Dan insya-Allah kita akan berjumpa semula pada minggu hadapan hari Ahad. Tugasan tadi tak perlu terburu-buru. Boleh buat perlahan-lahan lah.
Bila dah siap, ambil gambar, post pada saya nanti. Okey. Dalam buku gym. Dalam buku gym. Okey. Baik, semua boleh tak buka kamera? Ustaz nak ambil gambar, buka kamera. Buka kamera sekejap. Buka kamera sekejap. Ustaz nak ambil gambar. Comel anak-anak hari ni. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2. Tengok sini. 1, 2, 3. Bagus. Baik, sama-sama kita baca surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa 'amilus salihat. Wa tawasaw bil haqq. Wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, boleh tekan butang merah tu.